أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم عند الله؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. Ada seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Abu Hurairah, Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayun nasi akramu indallah. Ditanya akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan siapakah orang yang paling mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi kita menjawab, akramuhum indallahi atqahum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling mulia pada sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan mereka. Qalu laisa an hadha nas'aluka. Para sahabat Nabi yang bertanya tadi, mereka berkata, bukan ini yang kami maksudkan. Qala fa Yusufu nabiyullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Maka Nabi SAW menjawab, memberi jawapan yang kedua berkenaan orang yang paling mulia pada sisi Allah
Maka Nabi menjawab, orang yang paling mulia pada sisi Allah ialah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Qalu laisa an hadha nas'aluka. Lagi sekali para sahabat Nabi menjawab kepada Nabi dengan berkata, bukan ini yang kami maksudkan, kami bertanya engkau. Qala fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kata, apakah kamu bertanya tentang tokoh-tokoh Arab, tokoh-tokoh di kalangan orang Arab? Qalu na'am. Kata para sahabat, ya. Qala fa khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Maka Nabi kita menjawab, orang yang terbaik pada zaman jahiliyah dulu, khiyaruhum fil Islam, itulah juga orang yang terbaik di zaman Islam. Idza faqihu, bila mana mereka alim ataupun faham dalam perkara yang berkait dengan urusan agama. Hadis diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim radhiyallahu taala anhum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu hari ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, nak tanya, siapa orang paling mulia pada sisi Allah? Maka Nabi kata, yang paling mulia pada sisi Allah siapa yang paling bertakwa? Jawab sahabat Nabi, ya Rasulullah, kami bukan tanya nak jawapan hak ni. Hak tu kami faham lah. Nabi kata, oh, hampa nak tanya orang yang paling mulia pada sisi Allah. Orang yang paling mulia pada sisi Allah, Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pun para sahabat Nabi memberi jawapan yang sama juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan ini yang kami maksudkan pertanyaan kami. Oh, hampa maksudkan berkenaan dengan tokoh-tokoh orang Arab. Rasanya hak tu Rasulullah. Di maknanya para sahabat Nabi nak tahu siapa di kalangan tokoh-tokoh di kalangan orang Arab yang paling mulia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kata, kalau soalan tu jawapan dia ialah fa khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Orang yang paling mulia pada sisi Allah ialah pada zaman jahiliyah, dia ialah orang yang baik, terpilih di zaman jahiliyah. Kemudian di zaman Islam pun dia terbaik juga, bila mana dia faqihu, dia reti, dia alim dalam urusan yang berkaitan dengan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh siapa? Sebagai contohnya banyak, di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ialah orang yang terbaik di zaman jahiliyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia masuk Islam, dia juga terbaik. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia alim dan tahu perkara agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tahu dan alim dalam perkara yang berkait dengan agama. Itu maknanya, itulah orang yang terbaik. Dalam hadis yang kita baca ni, Nabi SAW meletakkan kepada kita satu nilaian orang terbaik. Orang terbaik ialah orang yang paling reti dalam masalah yang berkait dengan agama.
Tetapi bila mana negara kita ni dijajah, kemudian orang putih nak balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena balik, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia meninggalkan ekor dia untuk dituruti oleh kita. Kepala dia baliklah, ekor dia tinggal, maknanya masalah Sayyidina Muhammad, tak apa kami balik, tapi hak kami nak tinggal ni ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Maka yang ditinggalkan oleh orang putih ialah orang yang nak jadi pemimpin, tak mesti dia ialah orang yang reti dalam masalah berkait dengan agama. Bahkan syarat yang diletakkan walaupun tak sebut, tapi hakikatnya siapa-siapa nak jadi pemimpin, dia mesti reti cakap orang putih. Bila cakap orang putih, syarat cukup, walaupun tak reti baca Quran. Tu orang putih tinggal. Walaupun tak reti baca Fatihah, walaupun tak boleh jadi imam, walaupun tak boleh jadi khatib, cukuplah hang reti bahasa orang putih, hang boleh jadi menteri, hang boleh jadi pemimpin. Ni orang putih tinggal. Sedangkan nilaian yang agama tinggal, yang Nabi kita tinggal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa nak jadi pemimpin, Nabi kata idza faqihu, bila mana dia reti perkara berkait dengan agama. Ni contoh tuan-tuan ni. Ni masjid siapkan masalah Sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang tak berdaftar lagi untuk daftar pemilih untuk PRU 2015, sila berbuat demikian. Tarikh tamat 30 September. Ni retilah masalah berkait dengan agama. Sebab ada orang tuan-tuan, dia tak reti masalah berkait dengan ni. Kalau tuan-tuan, kita halis semata-mata kita reti mai kuliah, dengar kuliah, bagi kuliah, tapi tak reti hak ni, berarti tak reti. Pasal apa? Ni berkait dengan agama. Kalau kita tak mengundi, tuan-tuan, kalau kita tak mengundi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang bukan Islam mereka mengundi, negara ni boleh kat mereka terbang negara ni, hak kita ni penting ni, wajib hukum dia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi agama ni, sebab Nabi kata, sebab kat sini ada ungkapan ditinggalkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala dalam ahkam sultaniyah dia. Kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala, ad-dinu ussun wa sultana haris wa sultana harisun. Ad-dinu ussun wa sultana harisu. Fama la ussalahu famahdum wa ma la sultana lahu fada'i'. Itu kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Mawardi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, agama itu asas, wa sultanu harisuh, kerajaan ialah haris, iaitu penjaga kepada agama. Wa ma la ussalahu famahdum, sesuatu yang tidak ada asas maka dia akan runtuh. Macam masjid ini buat tak ada konkrit reban. Wa ma la harisalahu fada'i', sesuatu yang tidak ada penjaga maka dia akan hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak masuk bilik air, beg tinggal di luar, lagi hilang, tak ada orang jaga. Nak masuk bilik air kena ada orang tunggu. Ni beg aku nak masuk bilik air, an jaga tak? InsyaAllah selamatlah. Tapi kalau masuk buta macam tu, tinggal beg di luar, hilang. Dia kata Imam Mawardi rahimahullahu ta'ala, pentingnya kepimpinan, pentingnya kerajaan, orang Islam mengambil tempat, mengambil alih, ialah agama itu asas, kerajaan itu ialah penjaga kepada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesuatu yang tidak ada asas maka dia akan runtuh. Agama ni, sebab itu orang ni kalau tak ada agama,
tak ada panduan, berterbangan tak tahu nak pergi ke mana. Agama ni penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada agama, tak mana kita duduk pun kita berpaksi, di mana kita duduk pun kita kuat, kita tahu nak melangkah, kita tahu nak mengorak ni kalau ada agama. Kita tahu nak balik kalau kita tersesat, kalau kita tersasar. Kita tahu nak jalan, nak pergi ke mana kalau ada agama. Tujuannya untuk keredaan Allah saja hidup aku. Bila keredaan kita, keredaan yang kita cari ialah keredaan Allah, itu orang beragama. Kalau cari keredaan lain daripada keredaan Allah, berarti orang tu tak ada agama. Tuhan tak ada. Walaupun Allah itu ada, tapi dia macam Tuhan tak ada kat dia. Agama penting. Agama ni dia kena ada penjaga pada agama. Siapa jaga agama? Kerajaan. Tapi kalau kerajaan itu tak berpaksi dan berdasar kepada Islam, kerajaan tolong bagi hilang lagi agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agama hadu ada dah, sikit demi sikit terlerai daripada amalan umat Islam. Hadu amai itu hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kata fa khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang terbaik di zaman jahiliyah, bila dia masuk Islam, dia terbaik juga. Idza faqihu, kalau dia reti masalah berkait dengan agama. Para sahabat Nabi, mereka duduk di zaman mereka tidak Islam. Kita beranak-beranak dah Islam. Para sahabat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya beberapa orang sahaja sahabat Nabi yang disebut dengan radhiyallahu anhuma. Pasal apa radhiyallahu anhuma? Sebab ayah dia Islam, dia pun Islam. Tapi kebanyakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia saja, sebab ayahnya tak Islam. Para sahabat Nabi, mereka hidup di zaman mereka tak Islam, lepas tu mereka hidup di zaman mereka Islam. Waktu mereka tak Islam lagi, mereka duduk zaman jahiliah, mereka orang baik dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar, semua orang tahu dia orang baik. Bahkan bukan setakat orang baik, dia satu orang kaya yang sangat pemurah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaya Sayyidina Abu Bakar, dia ada 8 syarikat. Kalau hal ni orang panggil syarikat lah. Semua syarikat tu dia pengerusi. Sayyidina Abu Bakar ada 8 syarikat, 8 pintu kedai dia. Kaya Sayyidina Abu Bakar. Zaman tu, zaman jahiliah, dia sudah baik. Memang dia orang baik. Bila dia masuk Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hartanya dijuruskan pada satu sahaja, iaitu di jalan Allah. Waktu dia zaman jahiliah, dia tak pernah berpoya-poya. Zaman jahiliah, dia sudah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah berkawan dengan orang baik, orang terbaik, iaitu Rasulullah. Cuma dia heran, Nabi siapa sebenarnya? Tentu ya, buah dia. Sayyidina Abu Bakar ni, dia mula dari Nabi 2 tahun. Mana dia hampir sebaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi waktu berkawan ni, dia duk heran, Muhammad ni siapa? Muhammad ni pelik, dia luar biasa. Cuma dia menanti daripada setahun ke setahun, setahun ke setahun, setahun ke setahun. Sebab Rasulullah ni dia tengok masalah Sayyidina Muhammad, kalau Nabi kita berjalan, awan akan berhenti atas Nabi. Muhammad ni siapa? Setiap kali Nabi berangsur meningkat umur, sampai Nabi SAW sampai dipercayai oleh kaum dia, sampai digelarkan dengan Al-Amin. Maknanya masyarakat jahiliah membuat satu ijma', kesepakatan, Nabi ialah orang yang paling baik.
Maka dia pergelak Nabi dengan Al-Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan zaman tu Nabi ialah bank. Siapa-siapa sekalipun Nabi tak kaya, Nabi orang miskin, tapi Nabi bank. Maksudnya kalau orang nak tinggal harta untuk dijaga, Nabi lah yang jaga harta. Sikit pun orang dalam hati orang tak ada satu rasa ragu-ragu terhadap amanahnya Rasulullah. Tu Rasulullah. Sampailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada hari Mekah, Kaabah runtuh. Runtuh Kaabah sebab banjir. Lepas tu orang buat balik Kaabah. Kaabah dulu panjang Kaabah sampailah ke Hijr Ismail. Segi 4 panjang. Lepas tu bila mana duit mereka tak cukup, nak sambung sampai habis, cukup sampai jadi segi 4 sama tu, masalah Sayyidina Muhammad, hanya sakat tu sahaja duit yang halal. Mereka buat sakat tu ya. Kalau patutnya mereka patut berhabis, tapi duit tak cukup untuk yang duit halal, tak cukup, duit tak halal banyak. Mereka buat zaman tu lepas dah reti dah halal dan haram. Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab mereka masih lagi ada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maklumat terhadap agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia panggil agama Hanif. Sebab agama Hanif, agama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim lah yang bina Kaabah. Jadi syarat-syarat SOP nak bina Kaabah ni mereka dah tahu duit macam mana yang boleh terima, duit macam mana yang tak boleh terima. Akhirnya buatlah Kaabah macam yang sedia ada pada hari ini. Bila nak Abu Hajar Aswad di tempat dia, sallallahu Sayyidina Muhammad, tentu berlaku pertelingkahan. Siapa nak buh? Kami rasa kami patut buh. Kami ikut. Pakai bahasa semua baik. Pakai bahasa kabilah masing-masing layak. Akhirnya hampir berlaku perang. Nak bunuh hang aku pasal kata kami layak. Sehinggalah mereka mesyuarat, macam mana nak buat ni kalau tidak berkelahi semua kita ni, kabilah kita ni, berbunuh habis kita ni orang Arab ni. Hajar Aswad ni ya. Tiba-tiba timbul satu putusan macam ni. Macam mana kita tengok ke arah Babus Salam. Hari ni orang masuk Mekah, orang tak masuk dah ke melalui Babus Salam. Orang masuk kepada bab lain, bab Abdul Aziz, bab lain. Jadi kalau Mekah ni hukum asalnya sunat kita masuk melalui Babus Salam. Babus Salam ni hari ni dia pintu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang dekat dengan orang masuk nak sa'i tu. Laluan sa'i tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia patut tengok pada pintu Babus Salam. Siapa masuk? Pintu tu pintu mulia, pintu yang dari dulu lagi berkurun generasi demi generasi, masuk nak sawah daripada pintu tu. Pintu Babus Salam. Setuju tak kalau siapa masuk daripada pintu tu kita tunggu tengok, kalau dia masuk kita bagi dia jadi hakim kita. Setuju. Akak pakat tengok arah Babus Salam. Siapa nak masuk ni? Siapa pilihan Tuhan ni? Tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi masuk, Muhammad tu semua dah setuju dah. Memang padan dah. Memang dia memang sepatutnya. Memang kita dah setuju 100% dia jadi hakim kita. Setuju semua, setuju. Kalau tak Nabi Muhammad pun depa dah bersetuju dah siapa masuk melalui pintu tu. Nabi Muhammad masuk pula, lagilah depa bersetuju. Muhammad mai tolong Ustaz, kami nak berkeli lah ni. Allah Sayyidina Muhammad. Akhir Nabi kata macam ni. Cari kain, macam kain ni, kain rida ni. Ambil kain tu, Nabi kata, kain tu ada. Orang Arab memang lepas ada kain dah, dia duduk sebai atas bau. Dia panggil rida, orang Melayu panggil kain sebai. Orang tua akan sebai kain tu. Nak pergi kerja di mana sebai kain satu tadi.
Rupanya kita pun dah semacam Arab dah no. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas hampak kain tu, Nabi kata macam ni lah. Okey, hampak kain tu. Nabi pun ambil Hajarul Aswad dengan tangan Nabi yang mulia tu. Nabi letak tengah-tengah. Nabi kata angkat. Maka angkatlah kabilah-kabilah, berapa puluh kabilah tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pakai angkat. Maknanya adil Rasulullah, adil, pakai angkat semua. Bila betul dengan Hajarul Aswad, Nabi ambil, Nabi buh. Selesai. Hak nak perang, tak jadi perang. Tu Rasulullah sangat-sangat dipercayakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hal ni lah diperhati oleh Sayyidina Abu Bakar. Muhammad ni luar biasa. Akal dia, cerdik dia, bijak dia, akhlak dia, mulia dia, cantiknya, indah wajahnya. Muhammad ni lah. Tak ada orang macam dia. Dia siapa ni? Aku duk heran ni. Siapa Muhammad ni? Hati Sayyidina Abu Bakar tu dah tercari-cari. Kompas dalam hati dan jiwa yang sudah pun tertanya-tanya, siapa Muhammad? Taib. Nabi kata, setiap orang yang aku ajak mai pada Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua akan berfikir terlebih dulu kecuali Abu Bakar. Bila Nabi ajak mai pada Islam, mailah pada Islam. Aku Rasulullah. Setiap orang tu akan berhenti sejenak untuk berfikir. Macam contoh orang nak beli, orang jual barang, kita fikir dulu. Orang main promosi produk apa kan, ubat ke apa kan, kita berhenti, kita fikir dulu. Kalau dia pandai bercakap, dia pandai tawar hati kita beli. Kalau dia tak kerti nak promosi, kita dengar saja, betul kita pi. Macam itulah Nabi SAW mengajak orang pada Islam. Taib. Setiap orang terhangguk-hangguk Nabi duduk cerita tu, Islam gini, Islam macam ni, Islam macam ni, Islam macam ni. Hak mau terima, kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak tak mau terima, pi macam tu lah. Setiap orang hak nak terima tu mesti dia fikir Ustaz. Ambil masa. Kalau hari ni seminit dua, ambil fikir Ustaz. Tapi Nabi kata tidak pada Abu Bakar. Abu Bakar bila Nabi kata aku ialah pesuruh Allah, berimanlah kamu dengan Allah yang bersifat dengan keesaan, aku ialah pesuruh dia. Abu Bakar ni langsung huluk tangan, tak fikir-fikir dah, langsung kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar seorang ya. Pasal Abu Bakar macam tu? Sebab lama dia tunggu selama ni. Oh, hak ni rupanya Muhammad ni. Dia tak fikir dah. Sebab tu. Tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Zaman jahiliah terbaik, zaman Islam dialah yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai tidak ada satu orang sahabat Nabi yang boleh menandingi keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai Nabi kata Abu Bakar nampak ke hampa, dia lebih daripada hampa bukan sebab sembahyang dia, bukan sebab puasa dia, bukan sebab apa, tapi ma waqara fi qalbi, lebih dia daripada hampa sebab hak dalam hati dia tu. Ma waqara fi qalbi, hak dalam hati dia tu, hak tu yang lebih daripada hampa. Rasa dia kepada aku, cintanya kepada Allah, hak ni lah hati dia tu. Tak ada siapa yang sama macam tu. Dia seorang lebih daripada orang lain. Sampai Nabi kata, kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan dunia dan seisi-isinya, la rajaha imanu Abi Bakrin, berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maknanya dia adalah orang yang terbaik. Sebab zaman jahiliah pun terbaik, Islam pun dia terbaik. Idza faqihu, kalau dia reti dalam masalah hukum. Contoh tuan-tuan tengok lah, Ustaz Ravi contohnya, asal agama Hindu, dia masuk Islam, akhirnya dia hafal Quran, dia pergi mengaji sampai ke Jordan, dia balik mai jadi qari, baca sedap. Tuan-tuan no? Maknanya masuk Islam langsung terbaik. Waktu zaman sebelum Islam pun dah orang baik dah. Salah Sayyidina Muhammad.
Bila masuk Islam, dia jadi lebih baik bila mana dia faqihu, dia reti dalam masalah berkait dengan agama. Azan dulu kah? Terus masalah Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya itu kayu ukur dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segi ilmu Sayyidina Abu Bakar lebih daripada orang lain. Dalilnya Nabi kita wafat. Bila Nabi kita wafat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang tak tahu nak atok Nabi nak simpan di mana, Nabi nak ke bumi di mana. Para sahabat Nabi tak ada ilmu berkaitan dengan hal tu. Para sahabat Nabi, mereka tak bertindak tanpa ilmu, mereka bertindak semua berpandu pada ilmu. Akhirnya lepas mesyuarat, timbullah dalam mesyuarat para sahabat tu, Nabi ini kena simpan di Palestin. Kali di Palestin, jauh lah daripada Madinah, Nabi Palestin tu. Pasal Palestin ialah kubur para anbiya. Kubur para anbiya. InsyaAllah Baitul Maqdis ni akan dibuka lagi sekali sebelum kiamat. Harap-harap kita ni Allah pilihlah kita yang kerdil-kerdil ni. Macam mana nak pi, hanya Allah Maha mengetahui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendapat yang kedua, Nabi ni kena simpan di Mekah, kampung halaman dia. Pendapat yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi disimpan di Madinah, sebab di sini Nabi bertempat tinggal. Tapi tak confirm, baru pandangan. Lepas tu timbullah pandangan macam ni. Kena pitanya Sayyidina Abu Bakar. Kok dia tahu. Kita tak pernah dengar hadis yang Nabi cerita Nabi wafat dikuburkan di mana. Tak sampai ilmu kita. Kita tak pernah jumpa. Kok Abu Bakar pernah dengar kot. Tu bahasa dia. Pergi cari Sayyidina Abu Bakar. Pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, panggil mai, dia kata, aku pernah dengar Nabi sebut ala Sayyidina Muhammad, para anbiya mereka dikebumikan di mana mereka diwafatkan. Selesai. Ilmu tu seorang pun tak tahu. Yang tahu hanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar saja yang tahu ilmu tu. Akhirnya Nabi dikebumikan di tempat yang ada hari ini. Di makam Nabi tu, itulah tempat Nabi wafat hari itu. Itulah rumah Sayyidina Aisyah, tempat Nabi dibaringkan. Jadi tempat Nabi dibaringkan, Nabi wafat tu, itulah kubur dia. Itulah asal. Itu yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar ialah orang paling alim sekali. Tetapi tuan-tuan pernah jumpa tak? Ni kita kata an Abi Hurairah. Pernah tak tuan-tuan jumpa an Abi Bakrin? An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu. Saya ingat saya sendiri pun jarang-jarang jumpa, walaupun pernah jumpa tapi hampir-hampir tak terjumpa. Sayyidina Umar ada. An Umar al-Khattab radhiyallahu taala ada. An Anas bin Malikin ada banyak. An Aisyah radhiyallahu taala anha banyak. An Ibn Mas'ud radhiyallahu taala banyak. Abu Bakar pasal apa tak banyak? Pasal apa tak ada? Sebab dia pergi terlalu awal. Orang tak sempat nak ambil ilmu daripada dia. 2 tahun setengah dia merintah tu sat sangat. Tak sempat orang nak ambil ilmu daripada dia. Maka sebab itulah jarang kita jumpa an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tu kata ulama. Qala fa khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Yang kedua sana Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ni dia tokoh dalam masyarakat Quraisy. Ketokohan dia terserlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tang ketegasan dia dalam memimpin masyarakat Quraisy. Cengeng, backing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana masuk Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia jadi kekuatan pada orang Islam pula. Bila masuk Islam, orang Islam jadi kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Sebelum daripada tu, bila masuk Islam, orang Islam menyorok semayang, bersembunyi semayang. Bila dia masuk Islam, dia kata jom kita tunjuk kita jadi orang Islam. Pakai rengkeh tangan macam tu, ramai-ramai macam demonstrasi tu, Musa Sayyidina Muhammad pergi depan Kaabah, tunjuk kita Islam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi demonstrasi keliling Kaabah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang kafir Quraisy hanya tengok ya. Pasal apa? Habis dah, umat masuk Islam lah. Jadi orang pun bertambah masuk Islam sebab umat pun masuk. Tu dia panggil ketokohan, sampai dia jadi khalifah yang kedua lepas daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi Sayyidina Umar hebat. Bila nak jadi khalifah, dia tak duduk tempat yang Nabi baca khutbah. Dia tak berdiri tempat Sayyidina Abu Bakar berdiri baca khutbah, dia berdiri tangga bawah lagi. Faham tak? Nabi duduk tangga atas. Bila Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, dia tak berdiri tempat Nabi berdiri, dia duduk tangga bawah, tangga bawah lepas tu. Bila Sayyidina Umar jadi khalifah, duduk lagi bawah. Orang tanya, hai Umar, pasal apa hang tak duduk tangga yang Sayyidina Abu Bakar pernah duduk? Siapa aku dibanding Abu Bakar? Pasal apa Sayyidina Abu Bakar tak duduk tangga Nabi duduk? Siapa aku dibanding Nabi? Itulah kami belajar. Waktu duduk pondok dulu, saya duduk pondok Qurah dulu, dapat satu ilmu daripada Pak Tikrah. Kita ni pelajar tak boleh duduk, kita tak boleh sembahyang tempat jadi imam sejadah Tok Guru, tak boleh. Tok Guru, Tok Pak Tikrah setiap waktu jadi imam. Allahumma salli ala sayyidina. Dia berbeza dengan Tok Guru Jumaat Lanai. Jumaat Lanai jarang jadi imam. Pak Tikrah selalu jadi imam. Kalau dia ada, dia ada imam, tapi dia pesan jadah dia ni Musa Sayyidina Muhammad, kalau dia tak ada, jangan sampai guna. Tak boleh ada adab dengan guru. Bila dia tak ada, jadah dia lipat, pakai jadah sendiri. Ni cerita dia mengambil daripada Sayyidina Abu Bakar tak duduk tempat Nabi kita berdiri baca khutbah. Ta'addub ma'a Rasulillah. Bila mai zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Muhammad jadi khalifah, tangga Nabi lagi-lagi tak duduk, tangga Sayyidina Abu Bakar berdiri pun dia tak duduk, tak berdiri. Ditanya, awak Umar, hang tak duduk tangga Sayyidina Abu Bakar? Siapa aku dibanding Abu Bakar? Hatta kata Sayyidina Umar, Sayyidina Muhammad, kalaulah satu, kita kata kulit lembu disembelih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kulit lembu disembelih, kulit lembu disembelih, kulit lembu tu, aku ialah hanya sehelai bulu daripada bulu-bulu tu. Semua bulu tu lah Abu Bakar. Tu nak abang kata, dia dibanding dengan Abu Bakar. Satu hari Sayyidina Abu Bakar berselimut, menyelubung, berselimut lah. Orang Arab ni mereka ada selimut lebar. Salah Sayyidina Muhammad, yang mereka selimut pada saat musim sejuk. Satu masa Sayyidina Abu Bakar duduk bersandar, Sayyidina Muhammad berselimut, menyelubung diri dengan selimut tu. Kata Umar, teringilah kalau aku jadi dia. Teringin nak dia Abu Bakar. Tu Sayyidina Abu Bakar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW muliakan kedua-dua sahabat ni. Satu masa Nabi kita masuk masjid, para sahabat ramai macam ni. Sallallahu Muhammad. Dia tunggu Rasulullah. Nabi masuk daripada satu pintu. Tengok-tengok Nabi masuk, Nabi beriring dengan Sayyidina Abu Bakar. Belah kanan pegang tangan Sayyidina Abu Bakar, belah tangan kiri pegang tangan Sayyidina Umar. Masuk masjid macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para sahabat semua tengok. Nabi kata, beginilah kami akan dibangkitkan pada hari kiamat esok. Mulia Abu Bakar, mulia Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa mula sayyidina Abu Bakar? Pasal apa mula sayyidina Umar? Sebab idza faqihu, bila mana mereka ada ilmu. Bila ada ilmu, mulialah orang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab tu sebab tu Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yarfa'illah, selagilah Allah akan mengangkat. Maknanya tak berhenti-berhenti Tuhan akan mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang ada ilmu di kalangan kamu beberapa darjat, angkat. Selagi mana bila mana bertambah ilmu, angkat lagi. Bertambah ilmu, angkat lagi. Sebab itu tuan-tuan, buatlah satu ketetapan dalam diri, insya-Allah aku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selagi mana umur aku ada, aku nak mai mengaji. Tanam macam tu. Mana esok mai mengaji lagi, esok mengaji lagi, bertambah ilmu, bertambah darjat, bertambah ilmu, bertambah darjat, bertambah ilmu, bertambah darjat. Bila kita niat macam tu, insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita niat macam tu, insya-Allah aku ni sampai mati aku nak mengaji. Kalau siapa niat macam tu, dia mati dia syahid. Tak terkena azab kubur. Dia panggil syahid akhirat. Tahu macam mana? Esok tengok pengecaman dia mati peluh. Ataupun dia mati senyum. Ataupun dia mati keluar air mata. 3 alamat syahid, dipanggil syahid akhirat. Kalau di antaranya ialah orang mati syahid akhirat adalah orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Setengah orang dia faham, habis dah zaman menuntut ilmu, zaman pakai baju sekolah dulu. Habis SPM tak ngaji dah, habis lah. Sedangkan menuntut ilmu sampai mati. Selagi mana tak mati, selagi itulah mengaji. Orang yang boleh mengajar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selagi mana tak mati, mengajarlah sampai mati. Macam salah seorang daripada kawan-kawan kami juga, mungkin guru kita semua juga, Ustaz Yusuf Awang. Dia mati, hari dia mati, pagi ngajak lagi. Kita harap macam tu, saya pun teringin macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari mati tu, hari duk ngajak lagi. Tak mau rehat sikit pun. Selagi mana boleh duk baca ke orang, duk baca kat diri sendiri, selagi itulah nak baca. Lepas tu saya tak ada masa saya kata saya tak boleh. Selagi mana masa saya ada, bolehlah insya-Allah. Kecuali Tuhan bagi rehat. Setengah orang dia macam ni, dia ada malam-malam boleh, ada malam tak boleh. Malam ni tak boleh, malam ni dengan keluarga. Ada juga ustaz-ustaz macam tu. Saya malam semua boleh, kecuali tak sihat. Tak sihat tak boleh. Main tengah jalan tak boleh pi lah, patah balik lah, macam mana? Lagi satu, Allah bagi cuti. PKP lo start, mana cuti banyak. Ngajak lo start banyak, tak boleh masuk lo start, cuti tiap malam. Dia kata Tuhan bagi cuti juga rupanya no. Tak ambil cuti, tapi cuti tu dia bagi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, semak dalam diri, insya-Allah selagi mana umur aku dah, aku nak mengaji. InsyaAllah mati kita mati syahid, insyaAllah. Qala fa khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqihu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والحمد لله رب العالمين. Saya ada sikit pengumuman nak minta laluan sikit. Yang pertama, terima kasih pada tuan-tuan yang selalu menyumbang untuk pembangunan pondok saya di Kuala Nerang. Yang keduanya, untuk maklumat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang ada ni, yang pertama saya tengah dah buat masjid. Jadi
nak minta bantuan lah umat Islam, muslimat untuk kita berjariah membangunkan masjid ni, insya-Allah. Cuma mudahlah cara dia tu. Satgi siapa-siapa yang cadang nak buat wakaf jariah ni, tuan-tuan tulis nama aja. Ada anak murid saya lepas mai buh nama, buh nombor telefon. Lepas tu saya nak buat grup WhatsApp. Dah ada 7 dah, nak masuk 8. Jadi maknanya bila tuan-tuan masuk dalam grup WhatsApp tu, jadi perkembangan buat masjid ni tuan tahu. Tuan bagi ni tuan tahu. Yang keduanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya, tuan-tuan tolong saya tolong tuan-tuan. Ada masalah apa-apa ke, nak tanya soalan ke, saya tolong jawab lah. Kalau saya reti jawab, kalau tak reti jawab, Allah alam jugalah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi maknanya itulah cara nak bagi jadi masjid ni. Harga 2 juta mahal jugalah cerita kos dia tu, tapi insya-Allah 2 juta tu kecil je kalau Tuhan nak bagi mudah, insya-Allah. Sekatlah ni terimpun duit dalam 300 ribu tu. Terimpun dengan ada grup-grup ni lah. Ni minta tolonglah sikit orang di Taman Selasih ni, insya-Allah. Yang keduanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami juga bawa sikit barang jualan tu. Yang had boleh tolong tu ayat 30 juzuk Quran. Jadi banyak sangat dah. Saya nak kongsi lah bila mana kami nak buat, kita nak bangunkan pondok ni lepas PKP ni. Dibuatlah sikit jualan ayat. Mula-mula buat tu tak tahu, kata rupanya mujizat Quran ni hebat. Bila dah pakat duk beli, pakat duk minum apa semua ni, masalah sama banyak. Tuhan tunjuk sakit tu lega, sakit ni lega, sakit tu lega, sakit ni lega. Kok lah maknanya dengan asbab Tuhan nak izin tu, sakit-sakit kita tu Tuhan bagi kesembuhan, insya-Allah. Jadi tulis mana boleh lah maknanya tuan-tuan bantu pondok sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi dengan rahmat Allah, jadi kepada hak mana hak kita duk sakit-sakit tu, mudah Tuhan bagi lega, insya-Allah. Antaranya yang tengok tu orang kena gangguan, kena sihir. Lepas beli pasal kesan kata depa. Jadi harap-harap tu maknanya kat kita pun kalau kita beli tu mana ada kesan juga kat kita lah, insya-Allah dengan izin Tuhan. Ada satu hamba Allah tu dia kena fibroid. Kena fibroid tu sampai bila cek doktor tak ada dah fibroid tu. Kita pun kata no, sebenarnya Tuhan bagi lega ni dengan pelbagai sebab. Bukan mesti sebab hospital, doa, ayat Quran lagi-lagi kan. Jadi maknanya masalah saya nak, jadi kalaulah saya nak berkongsi, moga-moga ada kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.